Didik TV KPM. Selamat pagi, cikgu. Rasa macam pengantin lah pagi-pagi Selamat di pagi. apit. Kiri dan kanan saya ada tepak sirih, ada bunga telur. Siapa agaknya penghapit-penghapit saya ni pada pagi ni? Kalau nak berkenalan, jom kita tonton profil ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K, hos anda. Pagi ini saya sudah pun diiringi oleh dua orang saya kira bidadari lah ya sebagai pengapit-pengapit saya. Tetapi sebelum tu Nisa nak ingatkan semua agar menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter serta basuh tangan anda dengan kerap menggunakan air dan sabun untuk jia pembasmi kuman guna apabila perlu. Baiklah, tadi kita dah paparkan profil guru-guru yang bersama-sama dengan kita. Kita ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Cikgu Farah daripada SK Tanjung Malung Perak. Dan Cikgu Siti Zarina dari SK Putrajaya Presin 81. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nisa. Saya teruja Cikgu pagi-pagi dah diapit, diiringi dengan tepak sirih, dengan bunga telur. Ni mana dapat di kenduri siapa ni Cikgu? Cikgu ambil ni. Saya risau nanti pengantin bangun pagi, satu jambak bunga telur dia hilang. Okey, baiklah. Sebenarnya hari ini, apa yang kita lakukan pagi tadi nanya adik-adik ada kaitan dengan topik kita hari ini Cikgu. Ya, betul. Topik yang sangat-sangat menarik saya kira iaitu tahap 2 pendidikan civic dalam bahasa Melayu. Topik kita adalah hormati kepelbagaian. Maklumlah kita ni Malaysia Cikgu kan. Ada banyak orang kata apa, adat dan kaum dan sebagainya. Tetapi sebelum itu Nisa nak bagi tahu anda semua, sekiranya anda perlu membuka pelitup muka anda, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan di dalam bekas yang bersih atau di dalam poket atau di dalam poket plastik. Pastikan pelitup muka anda masih bersih. Kalau dah lebih penggunaan 8 jam atau dah kotor, jangan guna kembali ya adik-adik. Macam Kak Nisa lupa pula mana pergi bekas pelitup muka Kak Nisa. Tapi tak mengapa, sebentar lagi Kak Nisa akan simpankan dengan baik. Baiklah, kita hari ini sangat-sangat bertuah sebab cikgu dah bawakan kita dengan pelbagai bahan-bahan untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Yang di rumah jangan lupa untuk dapatkan pen dan kertas untuk kita sama-sama menulis nota. Cikgu, kalau buku teks kan, buku teks apa yang mereka nak kena rujuk?
Okey, kalau dalam civic ni dia bukan ada buku teks yang khusus, tapi kita ada menyediakan exemplar untuk rujukan guru dan juga murid untuk bersama-sama mereka memahami apakah yang mereka akan belajar pada hari itu. Baik, cikgu. Saya sebenarnya agak-agak teruja sebab saya rasa saya tidak bersendirian. Betul tu, Nisa. Mestilah nak kena ajak kawan-kawan juga kan. Betul, Nisa. Saya tak nak seorang-seorang je kena iring. Rakan-rakan kita pun, jom kita persilakan. Murid-murid dari SK Putrajaya Presin 81, dari SK Kenyalang Sarawak dan SK Tanjung Malim Perak. Hai, selamat pagi adik-adik. Hai. Cantik-cantiknya adik-adik Cantik kita. kan, Nisa? Saya pun teruja. Teruja pula saya. Teruja tengok Nisa dan juga teruja melihat murid-murid kita sekarang ada di talian ya. Baik, jom kita berkenalan dengan rakan kita. Kita mulakan dengan siapa tu? Diraj, silakan perkenalkan diri. Okey, Diraj. Salam sejahtera semua. Nama saya Diraj Ellen Govan. Handsome Diraj pagi ni. Handsome pagi ni. Kemudian kita ada Faith Zikra, silakan. Hai, saya Faith Zikra binti Muhammad Syafizan. Cantiknya. Comel kan, Comel Faith? sangat-sangat. Okey, seterusnya Eliza, silakan. Eliza Hazel. Eliza Hazel, silakan. Oh, tak dengar. Eliza, jangan lupa buka mikrofonnya sayang. Di mana? Di mana mikrofonnya? Ada? Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya siapa tadi tu? Yang di bawah mana? Mana tadi? Okey, Afrina. Afrina, silakan. Maaflah saya nak tak nampak pula di sini. Afrina, Silakan hai Afrina. Hai Afrina. Afrina, perkenalkan diri sayang. Mungkin dia tak buka mic dia. Ya. Okey. Oh. Afrina, jangan lupa buka mikrofonnya. Ke Afrina tak dengar Kak Nisa kat sini? Afrina buka mikrofon. Okey. Okey, Dan tak akhir apa. sekali Akhir kita sekali ada Fahim. Fahim, silakan. Hai, nama saya Muhammad Fahim bin Saifulizan. Comelnya Comelnya Fahim. masing-masing. Cikgu, saya tengok rakan-rakan kita dekat sini pun masing-masing memakai pakaian yang melambangkan suku Betul, kaum di Nisa. Malaysia, pelbagai kaum dan juga etnik. Ya, saya kira kita akan berkenalan dengan lebih lanjut dengan mereka dan apa yang mereka pakai. Saya nak tahu kawan-kawan kita ni tahu ke apa yang mereka pakai, boleh ke mereka kongsikan dengan semua yang menonton. Baiklah, tapi sebelum tu cikgu, jom cikgu kongsikan lebih pula dah teruja sangat. Teruja maaf. sebab Teruja. tengok lain-lain pakaian, betul Ya, tak? betul. Saya pun hari ni saya ingat nak pakai baju pengantin ke, nak pakai baju etnik ke, tapi tak berkesempatan cikgu. Okey, tak apa. mengapa. Ini pun hari ini pun Nisa sudah cukup cantik ya. Allahu Akbar. Tak Sesuai pakai apabila crown je. sesuai bila kita iring dengan bunga telur tadi kan. Ya, Memang terima menarik kasih, sangat. Cikgu. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan dahulu topik kita pada hari ini. Silakan. Okey, pada hari ini kita akan cuba mempelajari tajuk hormat kepelbagaian. Okey, kalau kita tengok di sini ya. Okey. Butang di bawah cikgu. Okey. Bila kita sebut, jadi Malaysia ni Nisa, sebuah negara yang sangat unik. Betul. Jadi Malaysia ni sebuah negara yang dia lain dari negara yang lain lah. Okey, persoalannya mengapa unik di sini? Okey, uniknya di sini kerana setiap kaum di Malaysia ni dia mempunyai warisan masing-masing yang diwarisi sejak dari turun-temurun lagi. Jadi Nisa, keunikan inilah yang menjadikan kita unik, ya. Dan kita perlu hargai warisan ini dan apa yang penting bila kita dah mengenali warisan kita ni, kita mesti mengetahui peranan kita, hak kita dan tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia yang semestinya untuk menjaga kita punya warisan ni supaya tidak pupus di telan zaman. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh 马来西亚 kongsikan. 马来西亚是一个独特的国家。 Wah, nak tahu?
我不知道，cikgu. 我不知道maknanya Malaysia sebuah negara yang unik. Ya. Ya. Okey, nak tahu lebih lanjut lagi Nisa? Tunggu selepas ini. Saya sebenarnya nak tahu di akhir perancangan pelajaran kita ni apa yang akan murid-murid ini pelajari, cikgu. Okey Nisa, kalau kita boleh tengok di sini kan pada akhir pembelajaran kita nanti, murid-murid akan mengetahui ya. Tadi saya dah sebut betapa uniknya Malaysia ni. Uniknya di mana murid-murid ini akan mempelajari bahawa kita ni mempunyai kemajmukan kaum dan etnik. Ya. Okey, kemudian kita akan mempelajari bahawa adanya kepelbagaian agama dalam negara kita. Seterusnya kita ada kepelbagaian budaya dan juga kepelbagaian bahasa. Kalau tadi Nisa tengok Cikgu Zarina tadi, saya pun tak sangka dia boleh spontan berbahasa Cina walaupun Cikgu Zarina ni bangsa Melayu, orang Melayu, masyarakat Melayu. Jadi mungkin di akhir rancangan kita boleh belajar sedikit perkataan dengan Cikgu Zarina. Boleh. Baik. Tapi sebelum tu yang di rumah, kita akan berehat sebentar. Adik-adik boleh bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Ya. Okey. Pendidikan civic didedahkan kepada murid seawal dari peringkat prasekolah untuk menyemai kesedaran civic dalam kalangan kanak-kanak. Ia dilaksanakan secara holistik kepada pembentukan perwatakan murid melalui nilai teras iaitu kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab, kegembiraan dalam konteks diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan seterusnya ke peringkat global. Di peringkat sekolah rendah, saya melihat pendidikan civic telah mula disepadukan dalam 5 mata pelajaran sejak Jun 2019. Di sekolah ini, saya dapat melihat kesan positif dan perubahan tingkah laku dalam kalangan murid-murid saya dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Dengan adanya penerapan pendidikan civic di sekolah, ia telah membantu murid-murid saya menjadi seorang murid yang sentiasa prihatin, jujur, amanah, saling menghormati, bertanggungjawab dan peka dengan keadaan sekeliling mereka. Pernah terjadi di sekolah saya apabila seorang murid datang menyerahkan dompet tercicir yang dijumpainya. Kemudian menyerahkannya kepada saya dengan jujur dalam keadaan asal. Ini merupakan sifat yang terpuji, kesan daripada penerapan civic yang telah mereka pelajari di sekolah. Saya selaku guru besar menyambut baik dengan pembelajaran dan pengajaran civic dalam bilik darjah kerana ia boleh melahirkan murid yang beretika serta hidup dalam semangat perpaduan, seterusnya cinta akan negara. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Banyak ni duit. Untuk siapa ni? Oh, okey, tak apa, nanti teacher uruskan. Terima kasih ya, kamu murid yang sangat jujur. Terima kasih,
Cikgu. Sama. Baiklah, kembali ke rancangan kita, Cikgu. Tadi saya ada nampak satu video lah, Cikgu. Betul, Nisa. Video ni adik tu dia jumpa dompet, banyak duit. Dia cakap tapi dia beri pada guru. Mungkin Cikgu boleh ulas sedikit mengenai video tersebut? Okey Nisa, Ya. ini yang menariknya tentang video tadi. Kalau kita boleh perhatikan ya, kita nak melahirkan murid yang begini, jati diri yang kuat. Di mana kalau kita perasan ya, murid tadi dia sambil jalan saja tadi kan. Kemudian dia untuk nak buang sampah, apabila dia buang sampah dia terjumpa dompet. Jadi sebagai murid yang ada satu rasa tanggungjawab, jadi peranan dia ambil dompet tu. Kalau orang lain kalau dia tak ada civic dalam jiwa dia kan. Jadi dia ambil, dia boleh membelanjakan duit tersebut. Tetapi disebabkan peranan, dia tahu peranan dan hak dia, dia ambil dompet tersebut, kemudian dia pulang, dia cuba. Kalau Nisa perasan tadi, dia berlari-lari. Okey, cuba dapatkan cikgu dia untuk dia pulangkan dompet tu. Walaupun dia tak tahu siapa pemilik dompet tu Nisa, tapi nampak tak kesungguhan dia, dan dari situ kita boleh lihat bahawa murid ni telah menjalankan tanggungjawab dia untuk memastikan dompet tu kembali kepada tuan dia. Ini Nampak makna tak? murid tu jujur lah je, Cikgu. Ya, dia sangat betul. jujur. Jadi elemen kejujuran ini sangat penting dalam kita nak membesarkan warga kita ni, warga Malaysia ni sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Ya, baiklah. Mungkin kita akan teruskan dengan pembelajaran kita. Adik-adik dah bersedia? Kalau adik-adik dah bersedia, bagi Kak Nisa thumbs up boleh tak? Dah, Cikgu. Dah, Cikgu. Jom semua thumbs up. Dah, Cikgu. Wah, semua dah bersedia. Jom Cikgu kita mulakan. Baiklah. Sebentar tadi kita telah membuat simulasi yang mana kita mengiringi Betul, Cikgu. Nisa Ya. masuk ke dalam pentas. Baik, murid-murid yang berada dalam talian, boleh Cikgu bertanyakan soalan, adakah kalian pernah menghadiri majlis perkahwinan masyarakat orang Melayu? Siapa pernah? Pernah? Pernah, Cikgu. Pernah, Cikgu. Sekiranya pernah? Baik. Siapa pernah? Angkat tangan. Ya. Baiklah, kalau semua macam pernah, Nisa. Semua pernah. Ya, betul. Baik, Cikgu nak bertanya kepada Diraj. Baik, Diraj. Ya, Cikgu. Diraj pernah menghadiri majlis perkahwinan masyarakat orang Melayu? Mungkin jiran, mungkin kawan-kawan. Baik, boleh Diraj ceritakan pengalaman Diraj sewaktu menghadiri majlis perkahwinan masyarakat orang Melayu? Baiklah, Cikgu. Cikgu, saya pernah menghadiri majlis perkahwinan kawan ibu saya. Sangat meriah, Cikgu. Betul, Ada meriah. balon kompang, bunga mangga. Di sana, saya suka makan nasi minyak dengan sambal ayam. Wah, sedapnya. Mesti sedap kan? Cikgu. Ya, Fahim. Cikgu, sekarang ni kompang bukan sahaja dipandu semasa majlis perkahwinan. Betul. Turut diadakan di majlis-majlis perayaan lain. Paling saya suka apabila mereka menyampaikan lagu Kucing. Betul tu Nisa. Ya. Saya pun suka. Sebab sekarang ni paduan kompang dia bukan sahaja dinyanyikan dalam lagu bahasa Melayu, tetapi turut dinyanyikan dalam lagu-lagu yang lain. Baik, kalau nak tahu sebentar lagi Tunggu selepas ini. Banyak Cikgu nak kongsikan saya. Ya, pula Nisa. seterusnya. itulah Nisa. Inilah yang hebatnya bila kita sebut civic ni kan. Dia luas Nisa. Ya. Baik. Hari ini kita tengok Hazel. Hazel, apa khabar Hazel? Hazel. Kabar baik. Baru dengar suara dia tadi. Hazel. Baik. Boleh cikgu tahu Hazel hari ini pakai baju apa? Sebab nampak sangat unik, cantik. Hari ni cikgu saya memakai baju ngepan. Ngepan. Oh, ngepan. Baju ngepan ini adalah baju etnik Iban. Oh, Iban. Nisa pernah ke pakai baju ni? Saya sebenarnya kalau boleh saya nak pakailah macam Hazel. Tapi hari ni tak sempat cikgu. Pagi tadi saya rushing datang sini. Saya tak sabar nak belajar dengan adik-adik kita. Okey, jadi memandangkan Hazel sudah memakai baju ngepan Iban yang dikatakan baju ini dipakai oleh pengantin perempuan. Ya. Baik, Ya, boleh tak betul. kita dengar cerita tentang Hazel berkenaan dengan majlis perkahwinan etnik Iban yang pernah dihadiri oleh Hazel? Hazel sendiri. Jom Hazel kongsikan dengan Jom kami. Hazel kongsikan dengan rakan-rakan. Baik cikgu,
Ketika majlis perkahwinan, rombongan pihak lelaki akan pergi ke rumah panjang pengantin perempuan dengan menaiki perahu yang dihiasi kain puak kumbu. Pengalaman saya menyertai rombongan pengantin lelaki, kami menaiki bas. Perjalanan yang agak jauh tidak terasa kerana muzik tabuh iban dimainkan sepanjang perjalanan. Pada ketika itu, saya berasa sangat teruja. Saya tidak sabar untuk sampai ke rumah panjang pengantin perempuan. Setelah tiba di rumah panjang pengantin perempuan, kami disambut dengan penuh adat dan dijamu dengan minuman dan makanan tradisi kaum Iban. Pada waktu malam, pasangan pengantin duduk bersanding di atas gong atau kerusi yang dialas kain tenun. Pasangan pengantin sangat cantik. Pengantin perempuan memakai nepan Iban dan pengantin lelaki memakai baju burung. Setelah selesai upacara dan adat perkahwinan, para tetamu dihidangkan dengan pelbagai jenis makanan istimewa. Tarian ngajat yang merupakan tarian kaum Iban turut dipersembahkan. Terima kasih. Saya rasa speechless lah cikgu dengan pengalaman yang Hazel kongsikan. Saya sangat teruja apabila dia kongsikan bahawa meriahnya sambutan dan uniknya adat mereka. Terima kasih Hazel. Ada soalan tu. Ya, silakan. Semangat. Ya, Fik. Silakan. Cikgu, apakah itu baju burung? Tadi saya baju burung. Ya. Tentang baju burung. Baju burung tu apa, cikgu? Oh, bagus Fik Zikra. Maksudnya Fik ni dia memang fokus dari tadi. Dia perasan ni Nisa. Kalau kita boleh lihat di sini, inilah yang dikatakan baju burung Nisa. Okey Fik, cikgu jawab persoalan. Kenapa tadi Fik tanya cikgu kenapa dia sebut baju burung kan? Okey, sebenarnya Nisa, baju burung ni merupakan baju tradisi lelaki. Okey, pengantin lelaki kaum Iban. Okey, etnik Iban. Dia melambangkan kegagahan. Okey, kegagahan dan juga dia berani. Nampak cikgu betul sasu, okey? Jadi pakaian ini memang simbolik untuk pengantin lah pada hari itu. Boleh Fik? Fik ada tak baju ni Fik? Tiada, cikgu. Tiada, tapi Fik teruja kan? Tak apa, nanti boleh tengok. Nanti kita boleh tengok Fik. Baik. Tadi kita dah mendengar tentang cerita tentang Hazel berkenaan dengan majlis perkahwinan etnik Iban. Bagaimana pula dengan majlis perkahwinan India? India pula. Boleh bercerita kepada kami? Ya, bagus. Boleh, cikgu. Silakan. Sama seperti kaum yang lain, kaum India juga mempunyai adat perkahwinan tertentu yang diamalkan sejak turun-temurun. Betul. Saya telah menonton video perkahwinan ibu bapa saya baru-baru ini. Menarik. Saya akan menerangkan serba sedikit adat perkahwinan tentang kaum India. Baik. Majlis perkahwinan tradisional kaum India biasanya akan dilangsungkan di kuil atau di dewan. Pada majlis tersebut, 2 batang pokok pisang yang telah berbuah dan masih terdapat jantung pisang akan diikat di pintu masuk ke tempat upacara dengan dihiasi dengan kolam yang berwarna-warni dan muzik akan dimainkan. Pengantin lelaki akan memakai dhoti, manakala pengantin perempuan akan memakai sari. Sebelum tali diikat oleh pengantin lelaki pada leher pengantin perempuan, para hadirin akan diberi bunga dan beras yang digaul dengan serbuk kunit dan beras itu akan ditabur di atas kepala pengantin semasa tali diikat sebagai tanda merestui pasangan pengantin dan mendoakan kebahagiaan hidup mereka. Seterusnya, pengantin akan bertukar kalungan bunga. Selepas itu, pengantin lelaki akan memegang tangan pengantin perempuan dan mengelilingi api. Upacara ini menandakan pasangan ini secara rasmi telah berkahwin. Terima kasih, cikgu. Wah, bagus. Berapa bintang kita nak bagi? Berapa bintang kita nak bagi? Saya rasa kita boleh bagi berbintang-bintang cikgu. Betul, Lisa. Kalau dalam kelas, kalau murid bercerita begini, saya akan bagi stiker. Wah, cantiknya. Nampak tak? Yang ini yang akan jadi pujaan murid-murid. Ya, saya pun nak satulah nanti cikgu. Ya, Boleh, jadi mereka Lisa? akan bergiat secara aktif penglibatan mereka. Baguslah kawan-kawan kita. Saya pun teruja melihat segala perkongsian mengenai adat dan pelbagai di Malaysia. Ada majlis yang mungkin cikgu kita tidak pergi dan tidak lihat secara sendiri. Bila kawan-kawan kongsikan, kita tengok gambar, semua
seronok dan teruja. Saya kira yang di rumah pun sangat-sangat teruja. Betul, Cikgu. Nisa. betul. Tadi kita dah dengar beberapa kan perayaan. Okey, selepas ini kita akan saksikan satu lagi video tentang kepelbagaian yang ada di Malaysia. Kita akan sama-sama menyaksikan video dari Cikgu Lee Chin Weng dari Sekolah Kebangsaan Saujana Puchong. Teruskan menonton. Jom kita saksikan. Betul. Hai, apa khabar? Saya Cikgu Richard Lee dari Sekolah Kebangsaan Saujana Puchong. Malaysia sebuah negara yang unik. Rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum. Ada Melayu, Cina, India, Punjabi, Bajau, Kadazan, Dusun, Dayak dan sebagainya. Kerana keunikan masyarakat kita, negara kita kaya dengan pelbagai adat rasam dan budaya. Antaranya, pakaian tradisional. Saya memakai baju Melayu dan mempunyai tanda nama Jawi, iaitu warisan kebangsaan kita. Masyarakat lain seperti masyarakat Melayu, selain baju Melayu, ada juga baju kurung. Masyarakat Cina kaya dengan baju sampu dan congsamnya. Manakala masyarakat India dengan goti dan sarinya. Makanan tradisional juga merupakan satu keunikan yang ada pada rakyat negara kita. Antaranya, orang Melayu mempunyai masakan seperti rendang, sate, nasi lemak dan sebagainya. Masyarakat Cina semasa Tahun Baru Cina kaya dengan buah limau, kuih bakul, char kway teow dan sebagainya. Orang India, tosek, chapati dan sebagainya. Kerana keunikannya ada pada negara kita, rakyat di negara kita hidup bersatu padu. Hidup dalam suasana aman damai, saling menolong, bertoleransi, bertolak ansur dan bertimbang rasa. Kerana inilah negara kita dipandang tinggi di mata dunia. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebelum kita berehat tadi, kita dah tonton video tentang kepelbagaian kaum di Malaysia dari Cikgu Lee Chin Weng dari SK Saujana Puchong. Dan saya terperasan tadi, Cikgu Lee pakai name tag dia tulisan Jawi. Betul, unik kan Nisa? Sangat unik, sangat cinta akan negara kita. Ya, Baiklah, betul. kita nak sambung beraktiviti, Cikgu. Jom, Cikgu. Betul Nisa. Okey, tadi murid-murid cikgu dah tengok dah video daripada Cikgu Lee Chin Weng kan. Okey, sekarang cikgu nak tanya kepada murid cikgu, siapa yang nak jawab, nak cubalah. Ya. Okey, saya nampak Afrina. Okey, Afrina semangat. Okey, Afrina, cikgu nak tanya Afrina. Okey, boleh tak Afrina beritahu rakan-rakan, apakah makanan yang terdapat, makanan yang terdapat di Malaysia. Sebab kita dah belajar ni kepelbagaian kan. Jadi, boleh tak Afrina sebut jenis-jenis makanan yang terdapat di Malaysia mengikut kepelbagaian? Mengikut kepelbagaian, makanan tradisional yang terdapat di Malaysia seperti nasi lemak, rendang dan pulut kuning merupakan makanan tradisional untuk kaum Malaysia, kaum Melayu. Tosek, idli dan juga chapati pula merupakan makanan tradisional kaum India. Ya, betul. Akhir sekali, kuih bulan, dimsum dan pau merupakan makanan tradisional untuk kaum Cina.
Okey, terima kasih Cikgu, Afrina. yang pertama mesti nasi lemak. Betul, tapi Nasi saya nak lemak. betulkanlah Nisa, dia sebenarnya bukanlah makanan tradisional. Okey, dia merupakan makanan kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia ni sebenarnya Nisa. Nisa sendiri pun pernah makan kan? Saya suka capati dengan tosai, betul, cikgu. betul. Begitu juga dengan cikgu. Okey, seterusnya cikgu nak tanya pada Fit, aktiflah hari ni, cikgu suka Fit. Okey Fit, boleh tak ceritakan apakah pakaian kepelbagaian yang terdapat di Malaysia? Boleh tak Fit kongsi dengan rakan-rakan? Ya, cikgu. Pakaian tradisional yang saya selalu lihat adalah baju Melayu yang dipakai oleh kaum Melayu, Cheongsam yang dipakai oleh orang Cina, dan sari yang dipakai oleh kaum India. Selain itu, di Sabah Sarawak juga ada pakaian tradisional mereka. Fit. Hari ini Fit pakai baju apa, Fit? Cantik. Ini ialah Cheongsam. Ini Baju ini milik Fit ya? Yes. Ya. Jadi bagaimana perasaan Fit dapat pakai baju Cheongsam? Saya berasa bangga untuk memakai baju Cheongsam ini, cikgu. Ya, bukan saja Fit ya, cikgu pun berasa bangga tengok Saya pun Fit pernah pakai. memakai Cheongsam. Saya sangat rasa macam Teruja, betul tak? Teruja, dan saya rasa bangga sebab di Malaysia ada kepelbagaian kaum yang membenarkan kita mengenali pakaian tradisional kaum masing-masing. Dan kita makanan berkongsi sebagainya. budaya kita betul. kan. Betul tu cikgu. Baiklah Cikgu Farah, kita Betul. nak pergi ke aktiviti. Ya, yang mari kita melibatkan teruskan. Fizikal kita. Alamak, nak bersenam ke cikgu? Dah bersedia ke? Bukan Saya bersenam cuba. Nisa. Bukan bersenam. Kita nak cikgu. menari. Menari Nisa. Baik, hari ini semua murid dalam talian dan di luar sana Boleh bangun bersama boleh bangun kami. bersama-sama. Hari ini sebab Cikgu Hazel dalam talian akan mengajar kita cara hendak menari tarian ngajat. Ngajat. Saya risau saya ni tiang je cikgu sekejap lagi. Tarian. Baik, Hazel dah bersedia? Okey Hazel. Kita tunggu Muzik. Ada muzik lah, ya. Ada. Okey. Okey, bersedia. Kita semua tengok Hazel. Wah Nisa, mari kita tengok. mulakan tarian Nisa. Lembut je Nisa. Dah lama tak menari Nisa, agak keras ya Nisa, tapi wah Nisa very graceful. Boleh lah. Okey. Walaupun menari Nisa, kita kena mengekalkan penjarakan kita Nisa. Tengok adik-adik di talian tu Nisa. Ikut. Sebenarnya kita pun baru belajar. Kita pun baru belajar Nisa dengan cikgu-cikgu pun. Kita cubalah ya. Ya, betul. Okey. Tarian ini bukan sahaja ditarikan dalam majlis-majlis tertentu tapi juga ditarikan sewaktu majlis perkahwinan. Tengok semangat murid-murid kita menari. Ya. Okey, tahniah semua. Saya dapat stiker tak cikgu? Ada. Okey, untuk Baik. Nisa kita kena bagi stiker sebab tengok Nisa Kita dah berpakaian bagi- cantik dan Okey, boleh kerana menari Nisa, pula. Nisa nak yang mana Nisa? Saya nak yang paling besar boleh cikgu? Boleh. Okay, stiker yang paling besar lah Mak. Nak tampak di mana ni? Sini cikgu, boleh cikgu? Okey. Saya dapat stiker. Kalau Nisa pun teruja, murid-murid kita lagi apatah lagi Nisa kalau dalam kelas tu. Ya, betul. Baiklah, tadi kita telah membuat aktiviti menari tarian ngajat. Baik, sekarang ni cikgu nak tanyalah perasaan Ash. Ya, cikgu. Baik, boleh tak Ash nyatakan Boleh, cikgu. perasaan Ash apabila melihat kepelbagaian warisan di Malaysia? Sebagai warga negara, saya berasa sangat bangga dengan pelbagai budaya di Malaysia. Ya, Betul, Ash. bagus. Memang sebagai warga negara, kita perlulah bangga kerana negara kita yang penuh keunikan. Baik, bagaimana pula dengan Fahim? Fahim? Fahim. Apa Bagaimana perasaan Fahim menunjukkan rasa syukur Fahim sebagai warga negara yang hidup dalam kepelbagaian warisan? Sebagai warga negara Malaysia, saya sangat bersyukur hidup dalam masyarakat majmuk. Ya. Oleh sebab itu, saya perlu menghormati budaya orang lain.
Ya, bagus. Sangat dia panjang ini, sangat Maknanya dia betul-betul. Betul-betul lah. Ya, menghormati itulah yang paling penting, sebab sebagai warga negara kita kena tahu hak, peranan dan tanggungjawab kita. Ya, bagi memastikan negara kita sentiasa aman dan damai. Baiklah. Nampaknya Faith tu ada angkat lampu isyarat hijau lah. Cikgu okey. Zarina. Ya, Faith. Ada soalan ke Faith? Okey, Faith. Cikgu, biasanya pada malam Tahun Baru Cina, saya akan selalu dengar jiran saya bermain merecun. Sungguh meriah merecun itu, cikgu. Ya, betul tu, Faith. Betul, Faith. Sebenarnya mercun ini dia sangat sinonim ya dalam masyarakat orang Cina dan memang dimainkan dan mercun dibakar sewaktu perayaan Tahun Baru Cina. Namun buat Faith dan juga rakan-rakan yang lain, sebagai warga negara yang prihatin, kita kenalah peka dengan sensitiviti masyarakat sekeliling. Betul tu. Boleh bakar mercun, tetapi apa Fak? Tapi kalau boleh jangan lewat malam macam tu, orang nak berehat je, cikgu. Ya, betul. Supaya tidak mengganggu ketenteraman awam. Dalam pada kita meraihkan nak kena jaga keharmonian juga, cikgu. Ya, betul, sebut Nisa. pasal Tahun Baru Cina kan, Nisa, macam tak meriah kalau bukan kalau mercun sahaja. Tapi bila Tahun Baru Cina ada satu lagi, kalau kita dengar rasa seronok. Apa dia agak-agaknya? Apa dia? Kita semangat. Jadi, jom bersama-sama cikgu kita menyanyilah, Nisa. Menyanyi? Tapi lagu apa ya? Lagu apa? Baik, kepada murid-murid dalam talian dan juga di luar studio. Sekiranya murid-murid tahu lagu ini, Nisa pun kena nyanyi sekali tau. Alamak. Supaya Kalau kita Nisa rasa boleh, nak semangat. boleh join saya main? Sambil nyanyi, sambil memalu kompang. Yang ini yang kita nak tunjukkan Saya kepada... pun sebenarnya tak tahulah main. Tapi cikgu nak cuba demi kamu. Ya. Dan juga demi murid tadi. Tadi Fahim dia ada cakap tentang lagu paduan kompang dinyanyikan dalam lagu Hindustan. Tapi pada hari ini kita akan menyanyi lagu Cina. Okey, kita Nisa, saya cuba ya. Okey, cikgu cuba. Okey. Sedia? Cikgu ambil intro dulu. Murid-murid semua sedia? Okey. Kongsi kongsi ni ya, kongsi 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 ni, 没有大街小巷，每个人的嘴里见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。Okey tak, Nisa, saya boleh dapat bintang tak? 14 bintang, cikgu. Terima kasih, Nisa. Lihat bagaimana keunikan negara kita. Paduan kompang boleh juga dimainkan dalam lagu Tahun Baru Cina tadi. Dia bukan setakat perkahwinan orang Melayu saja. Betul. Sekarang ni kita punya paduan kompang dah dipelbagaikan. Betul, Saya lihat Nisa. pasukan kompang pun banyak yang gunakan lagu-lagu yang moden dan terkini. Ya, betul. Baiklah. Sebenarnya Cikgu Farah, berdasarkan kepada pengalaman cikgu lah yang pernah bersekolah di sekolah Cina. Okay. Jadi saya melihat bahawa situasi kita, masyarakat kita ni sebenarnya sangat menghormati satu budaya masyarakat yang lain. Sebab sewaktu saya di sekolah Cina lah, saya belajar tentang bagaimana sambutan Tahun Baru Cina yang meriah. Betul tu. Malah di situlah berlakunya silang budaya yang mana mereka tahu tentang budaya masyarakat orang Melayu. Jadi memandangkan kita nak masuk bulan Ramadan ini ya Nisa. Betul, cikgu. Dan di sekolah sebenarnya apabila tahu yang saya tak boleh makan kerana berpuasa, jadi mereka juga sangat menghormati. Menghormati inilah kita. Indahnya kepelbagaian kaum di Malaysia. Betul. Dan bahasa itulah memain peranan yang sangat penting. Jika sekarang ni kita lihat murid-murid kita dalam talian, kita ada pelbagai kaum di sini. Kita ada Hazel, kita ada Aj, kita ada Diraj. Mereka juga boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan yang baik. bagus. Saya tengok mereka sungguh fasih. Saya Semua pun fasih, tersenang. Nisa. Sangat lancar pertuturan Betul. mereka. Tahniah adik-adik. Ya, kita bagi Bagi tepukan tepukan kepada mereka. adik-adik kita.
Baiklah cikgu, saya lihat kita dah beraktiviti. Saya dah menari walaupun macam tiang tadi kan, dah main kompang walaupun bunyinya macam ada tak ada je. Maklumlah tak pandai tapi tak mengapa. Kita belajar dan kita mengenali budaya kaum yang pelbagai di Malaysia. Saya rasa adik-adik di rumah pun dah penat duk menari ngajak tadi dengan kita. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Bisa kalau pergi mana-mana, kalau sekolah, bisa kalau bawa stiker. Sebabkan awak mengamalkan amalan terbaik, kan? Maksudnya belajar supaya memori 25 tahun, dia besar nak bagi stiker. Yes! Sebab stiker sebenarnya saya motivasi juga. Kan? Ada menarik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras Didik TV KPM. Sepanjang kita bersiaran ke cikgu, kita telah belajar pelbagai informasi berkenaan dengan kepelbagaian kaum di Malaysia dan rakan-rakan telah berkongsi pengalaman masing-masing. Apa yang kita boleh rumuskan daripada pelajaran kita pada hari ini, cikgu? Baik, dalam pembelajaran kita sebelum ni yang mana murid telah belajar iaitu kita kena menghormati kepelbagaian kepelbagaian kepercayaan kaum. Iaitu bagaimanakah caranya? Iaitu pertama, kita janganlah berprasangka buruk. Ya, betul. Jangan menyebarkan kabar angin dan perlulah sentiasa bertoleransi. Betul. Dengan ini tujuannya untuk mewujudkan empati dalam setiap warga negara Malaysia. Betul tak Cikgu Farah? Betul Cikgu Zarina. Selain daripada itu kita ni apabila kita dah duduk di bawah naungan Malaysia yang tercinta ni kita mesti ada satu perasaan yang kita mesti menghormati ataupun dan kita mengetahui peranan kita dalam masyarakat kita, peranan kita, hak kita, tanggungjawab kita. Bila kita ada keraian atau perayaan di Malaysia, apa yang penting kita dah tahu dah apa yang patut kita buat. Contohnya Nisa ada elemen menziarahi, kita ada melawat, kita mesti bertegur siapa dengan jiran kita. Yang penting Nisa, kita mesti prihatin dengan warga negara Malaysia, tak kira apa-apa jua kaum dan juga bangsa lah Okey, jadi selain daripada itu, jika kita ada jiran pula, kita mesti menghormati jiran kita sebab semuanya bermula daripada jiran sebelah kanan dan kiri kita. Seterusnya membawa kepada Malaysia kita yang tercinta. Ingat 3 perkara iaitu peranan kita, hak kita dan tanggungjawab kita. Malaysia yang sangat kita cintai. Jadi di sini kalau dalam bahasa Cina kita sebut sebagai, Nisa pun boleh sebut sama Wa'ai Malaysia. Wa'ai Malaysia. Wa'ai Malaysia. Okey. Wa'ai Malaysia tu makna saya cinta Malaysia Saya cinta Malaysia. Betul. Nampak ini yang ditulis sendiri oleh Cikgu Zarina. Cantiknya tulisan. Tengok walaupun Cikgu Zarina kaum Melayu okey. Guru bahasa Melayu tetapi berupaya dan memang boleh menulis dalam tulisan
Cina. Ya, Okey. saya kira kan cikgu, kalau kita sendiri pun ada inisiatif untuk belajar bahasa daripada kaum lain dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kaum dan kita lebih orang kata apa melihat kehidupan mereka, kita menghormati apa je aktiviti, kepercayaan dan kerakyatan masing-masing. Baiklah, saya sangat seronok dan teruja untuk episod pada hari ini. Sepanjang 1 jam kita bersiaran ni macam-macam saya telah belajar. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita dari SK Putrajaya Presiden 81, SK Kenyalang Sarawak, SK Tanjung Malim Perak, juga Cikgu Farah, Cikgu Siti Zarina, terima kasih banyak-banyak. Saya pun orang kata apa, maklumlah kita ni hidup berjiran, kadang-kadang kita tak kenal penjiran sebelah menyebelah. Kalau apa-apa berlaku boleh terjadi salah faham. Jadi dengan kita menghormati kepelbagaian kaum ini, lagilah kita kena orang kata apa mengambil inisiatif untuk sama-sama mengharmonikan, barulah kita hidup aman damai. Saya nak tanya soalan dekat adik-adik boleh? Boleh, silakan Nisa. Saya nak tanya pada Fahim. Fahim, Kak Nisa nak tanya, Fahim ada tak jiran-jiran yang daripada kaum lain? Kalau ada, kaum apa tu Fahim? Ada jiran kaum India. Kaum India. Apa perayaan mereka yang Fahim pernah lihat? Dipawali. Betul, Dipawali. Ya, Dipawali ni perayaan apa yang saya kira sangat-sangat meriah, penuh warna-warni. Saya suka pakaian tradisional. Seorang lagi lah saya nak tanya. Okey, boleh Nisa. Saya nak tanya Diraj. Diraj pernah hadiri tak mana-mana perayaan kaum lain? Pernah? Pernah. Perayaan apa tu Diraj? Perayaan Hari Raya Aidilfitri. Boleh sebut penuh tu Nisa. Ya, betul. Apa yang Diraj buat masa perayaan Hari Raya tu? Kami makan makanan tradisional. Ya. Makan apa? Apa yang Melayu suka makan seperti tu? Rendang. Tengok. Betul dia faham. Pagi-pagi ni Nisa sebut rendang, laparlah pula ya Nisa. Lemak, muih-muih, banyak sebenarnya. Saya kira kalau dah sebut makanan pagi-pagi ni, laparlah pula ya cikgu. Macam ni lah Nisa, kalau kita boleh lihat di sini. Ini sama-sama Gambarnya. sambutan Aidilfitri yang disambut dalam pelbagai kaum lah kalau kita boleh lihat di sini. Okey. Kepelbagaian kaum. Baiklah, tengok dia meriah ya. Meriah. So, saya sendiri pun jiran saya berbangsa Cina. Setiap kali Tahun Baru Cina mesti beliau tidak akan lupa untuk menghantarkan limau. Ya, limau sangat sinonim dengan masyarakat dan Cina. Dan saya pun dapat ampau juga. Nisa. Itu yang menariknya Nisa. Dan kalau kita ada meraihkan perkahwinan ataupun hari raya, jiran tersebut akan datang berkunjung di rumah Nisa sendiri. Betul, Nisa telah menunjukkan kita bahawa kita sebenarnya boleh hidup dalam keadaan harmoni. Yang penting saling menghormati. Baiklah cikgu, berdua saya sedih nak katakan kita dah sampai pun di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton kami. Diharapkan anda telah belajar banyak perkara berkenaan dengan menghormati kepelbagaian kaum. Terima kasih Cikgu Farah dan Cikgu Zarina. Kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye. Jadi adik-adik kita lambai semua. Bye. Sebagai seorang bapa, saya bersetuju sangat bila anak-anak kita ni didedahkan dengan pelajaran civic di sekolah. Kerana ia memberi maklumat tambahan yang amat berguna kepada anak-anak kita. Pernah satu ketika saya bawa anak saya ni menemani saya ke bengkel sebab nak servis kereta. Kebetulan tuan punya bengkel itu seorang Cina. Sementara menunggu kereta siap, uncle tuan punya bengkel tu hadiahkan kami 5 Mandarin, seorang sebiji. Secara spontan, sekecil ni ucapkan pada uncle tu, "Selamat Tahun Baru Cina, uncle." Wow, saya terkejut. Dari mana dia dapat maklumat itu? Jadi jelaslah pelajaran ini amat memberi kebaikan kepada anak-anak kita ni untuk menghargai dan mengekalkan apa yang mereka miliki sekarang. Didik TV KPM